Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Suara Darul Huda, dan juga yang saya kasihi tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita lihat mengenai dengan hukum ataupun adab yang berkaitan untuk menghadiri khutbah Jumaat, untuk menghadiri sembahyang Jumaat. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan di sini mengenai certain perkara. Ada dalam sembahyang ini ada sunat sebelum sembahyang, sunat ketika sembahyang, sunat selepas sembahyang. Antara sunat sebelum sembahyang, salah satunya adalah berdiri selepas selesai diiqamatkan. Mana muazzin akan melaungkan iqamat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampailah la ilaha illallah, maka hak selesai saja muazzin melaungkan iqamat, maka disunatkan bagi makmum untuk berdiri. Sebahagian di kalangan kita bangun awal, bangun awal tu tidak disunatkan lah. Dalam mazhab Syafi'i kita, sunat bangun untuk melaksanakan sembahyang adalah selepas selesai daripada iqamat dilaungkan. Sebab itu sebahagian tempat Bilal akan kata soft. Dia kata soft dulu sebelum sembahyang. Bila sebut soft dulu, soft ni bukan tugasan imam sepatutnya, adalah tugasan, bukan tugasan bukan tugasan muazzin, tugasan imam. Bila dia sebut soft, maka makmum akan berdiri. Sebenarnya makmum tak disunatkan berdiri lagi, disunatkan berdiri makmum selepas selesai daripada iqamat. Tidak kiralah makmum ataupun imam, disunatkan sesiapa yang nak mendirikan solat jemaah, maka disunatkan selesai daripada iqamat, disunatkan berdiri. Sebab tu dalam hadis Nabi, kalau manusia tahu 3 kelebihan, manusia akan berebut-rebut sampai untuk mencabut undi untuk dapatkan 3 bahagian, 3 perkara ni. Yang pertama adalah soft yang pertama. Sebab itu bila mana kita disunatkan berdiri selepas daripada iqamat dilaungkan, maka kita duduk soft pertama, supaya kita tak tergesa-gesa nak lari ke soft pertama. Perkara yang kedua adalah muazzin melaungkan azan. Orang yang melaungkan azan ini adalah ganjarannya besar, berbeza dengan menjadi imam. Sebab itu bila sebut tentang jadi imam dengan Bilal, mana lebih afdal? Kita lihat daripada saranan-saranan hadis Nabi, kelebihan-kelebihan hadis Nabi, banyak cenderung kepada Bilal. Imam ni tak ada sebut kelebihan sangat, melainkan Nabi kata al-imam dhamin, imam sebagai garantor je, maknanya sebagai penjamin. Kalau makmum tak sempat baca Fatihah ataupun ada berlaku kesalahan, imam akan tanggung. Kelebihan-kelebihan Bilal ni banyak, banyak dalam hadis. Salah satu yang masyhurnya adalah tengkok akan ditinggikan. Apa maksud tengkok ditinggikan di hari akhirat? Semua manusia kenal dia, dia masyhur di akhirat nanti. Itu antara kelebihan Bilal lah. Walaupun tengkok tinggi ini kehidupan dunia dianggap sebagai aib lah, cacat, sebab tengkok panjang daripada orang lain. Tapi di akhirat kehidupannya lain. Bila tengkok ni panjang, bermaksud dia masyhur, dia tinggi. Semua manusia akan kenal dia. Itu antara perkara yang sunat. Melainkanlah kalau ketika sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni mungkin kita nak tunggu sampai habis iqamat tu susah. Terutama sebahagian masjidnya, dia punya mimbar tu tinggi. Bila imam lepas daripada khutbah, imam akan kata orang yang di belakang masuk ke hadapan, orang yang di luar masuk dalam masjid, orang yang di bahagian tepi masuk dalam masjid semua.
supaya imamnya berada di atas mimbar nampak makmum-makmum yang duduk jauh. Kalau macam di surau ni, di bawah pun ada lagi, dekat bawah pun ada lagi, macam mana kita nak tahu? Sebab itu kita perlu lantiklah seorang yang monitor bahagian bawah supaya rapatkan saf. Bila mana dah habis khutbah, maka imam tunggu sekejap, beri peluang kepada makmum di luar masuk dalam, dan juga makmum di bawah, supaya mereka rapat-rapat masuk ke dalam masjid. Itu semua adalah perkara disunatkan, bukanlah perkara ni wajib. Bukanlah maksudnya siapa yang kalau imam tak pasti, imam tidak memastikan saf tidak rapat, maka tak sah sembahyang. Tidak, hukumnya sunat. Imam memastikan saf setiap makmum rapat saf mereka sama, itu hukumnya sunat, bukanlah wajib. Kemudian antara perkara sunat dalam sembahyang banyaklah, nanti kita bincang waktu lain. Perkara sunat sebelum sembahyang pun banyak, cuma saya sentuh satu je. Dan perkara sunat selepas sembahyang juga banyak juga. Di antara kecuaian kita, kalau kita lihat di masjid-masjid ataupun surau-surau di wilayah persekutuan ini, telah keluar satu surat yang menyatakan disarankan masjid dan juga surau di wilayah persekutuan ini membaca surah Al-Mulk selepas sembahyang fardu Isyak. Okey, perkara ni memang dituntutlah berdasarkan hadis Nabi tak tidur, melainkan Nabi akan membaca dua surah. Surah Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah apa? Sejadah, dan juga suratul Mulk. Dua surah ni Nabi akan baca setiap malam, kemudian Nabi tidur. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan, sebahagian, tak semualah, sebahagian kecil masjid dan juga surau, imamnya lepas daripada sembahyang, dia wirid sikit, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, terus kepada suratul Mulk. Sedangkan ganjaran yang sangat besar dalam hadis yang sahih menyatakan wirid-wirid selepas daripada sembahyang, zikir-zikir yang perlu dibaca. Di antaranya man sabbaha lillah salasan wa salasin, wa hammada salasan wa salasin, wa kabbara salasan wa salasin. Siapa yang bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan yang ke-100 kalinya dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100 kali, maka Nabi kata apa? Ghufirat khatayahu walau kanat misla zabadil bahar. Diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi makna zikir 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir ni tak sampai 5 minit pun. Kalau kita zikir secara perlahan, 2-3 minit habis. Terutama kepada imam, dia menjadi contoh kepada makmum. Sebab apa menjadi contoh? Orang di Malaysia ini bergantung kepada imam 100%. Bila imam wirid, dia akan wirid. Kalau imam lepas daripada Fatihah, lepas daripada sembahyang Al-Fatihah, makmum pun Al-Fatihah juga. Sebab bangsa Melayu kita lebih kepada mengikut kepada imam. Apa imam buat, dia berserah kepada imam, dia ikut je. Sebab itu bila imam wiridnya pendek, maka pendeklah wirid makmum. Berbeza dengan negara-negara yang lain, mereka tak bergantung pada imam, mereka wirid sendiri. Bila wirid sendiri, boleh wirid panjang lah, wirid subhanallah, alhamdulillah, semua. Cuma di Malaysia kita ini banyak bergantung kepada imam, makmum kita. Imam tak wirid, dia pun tidak wirid sekali. Jadi selepas sembahyang adalah saranan pada saya, habiskan wirid yang sepatutnya, yang warid daripada hadis Nabi, ayat kursi 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian barulah suratul Mulk. Sebab kalau tuan-tuan baca wirid yang sebenar selepas sembahyang ni, hanya 5 minit je siap. Kemudian terus baca suratul Mulk. Itu ada perkara yang dituntutlah. Bukanlah bermaksud Jawi keluarkan satu warta, disarankan masjid surau baca suratul Mulk, telah dimansuhkan zikir-zikir selepas sembahyang. Tidak, zikir selepas sembahyang masih disarankan. Cuma itu sebagai satu tambahan lah, sebagai satu tambahan kepada jemaah masjid dan juga surau. Isikan selepas isyak itu beberapa minit suratul Mulk. Suratul Mulk pun pendek je. Kalau kita baca setiap malam, sebahagian jemaah sudah hafal lah surah Mulk. Sebab apa? Setiap malam jemaah surau masjid baca. Jadi dah mulut tu dah terikut-ikut. Bahkan suratul Mulk ini lebih cair di mulut ni, lebih berbacaan Yasin.
Sebab baca ayat Yasin seminggu sekali, suratul Mulk setiap malam baca. Kita nak bincangkan pada malam ini, pada pagi ini, malam tak, saya nampak gelap tu, nampak malam. Pada pagi ini mengenai dengan 15 perkara yang disunatkan untuk ketika sembahyang Jumaat ini, nak menghadiri sembahyang Jumaat. Saya petik daripada beberapa kitab dalam mazhab Syafi'i lah. Di antaranya yusannu tashmitul atis, disunatkan tashmit al-atis, iaitu mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin, dengan syaratnya lah. Sebab bila bersin ni disunatkan sebut yarhamukallah, bukan orang yang bersin, orang yang dengar. Orang yang dengar seseorang bersin disunatkan menyebut yarhamukallah. Itu dengan syarat dia. Syaratnya orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang yang bersin tak mengucapkan alhamdulillah, tak disunatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah ni doa, semoga Allah Ta'ala merahmati kamu, semoga Allah Ta'ala mengasihani kamu, memberi rahmat kepada kamu, yarhamukallah. Jadi doa kepada saudara kita yang bersin ini adalah disunatkan dengan syarat dia kena ucap alhamdulillah. Kalau dia tak ucap alhamdulillah, tak disunatkan kita untuk doa yarhamukallah. Tapi disunatkan kita satu benda yang lain, tegur dia, ucapkan alhamdulillah. Bila dia ucap alhamdulillah, baru kita yarhamukallah. Jadi yarhamukallah ini adalah disunatkan kepada orang yang mendengar seseorang bersin, dengan syarat seseorang itu mengucapkan alhamdulillah. Sekiranya orang yang bersin tak mengucapkan alhamdulillah, disunatkan juga kepada orang yang mendengar, bukan disunatkan mengucap yarhamukallah, disunatkan menegur, tegur dia supaya dia baca alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Kalau dia kata dia dah ucap lah, tak boleh ucap sampai telinga kita dengar. Sebab ada perkara kita kena tinggikan suara sikit. Kita bersin alhamdulillah, bukan bersin untuk telinga kita dengar alhamdulillah, slow je. Tak, kita nak bagi orang lain dengar, bukan untuk menunjuk yang kita ucap alhamdulillah, tidak, tetapi sebagai satu tanda orang tadi dengar, maka dia disunatkan untuk mendoakan kita yarhamukallah. Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab mazhab Syafi'i, iaitu wa yusannu tashmitul atis asna al-khutbah, disunatkan tashmit orang yang bersin ketika mana khutbah sedang dibacakan. Idza hamidallah ta'ala wa innama lam yukrah kasairil kalam lianna sababahu qahriyun. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah, maka disunatkan kepada orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Tidak makruh seperti mana semua perkataan, lianna sababahu qahriyun, kerana sebabnya adalah sebab yang qahri, sebab yang terpaksa. Perkataan di dalam khutbah ini tidak dinafikan, memang makruh. Sehingga dalam hadis menyebutkan, apabila imam naik di atas mimbar, apabila imam naik di atas mimbar, kamu berkata kepada kawan kamu diam, faqad laghaut, maka laralah pahala Jumaat kamu. Lara pahala Jumaat. Kita nak tegur kawan kita suruh diam, bukan kita buat jahat nak suruh kawan kita diam. Itu pun tak dapat pahala Jumaat, lara pahala Jumaat. Sebab apa? Dalam khutbah Jumaat tak boleh bercakap walaupun sepatah perkataan, tapi tak dinafikan. Dalam secara umum tak boleh bercakap, tapi ada benda-benda zikir yang boleh. Seperti mana khatib naik di atas mimbar, selalu khutbah yang kedua lah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan saranan khatib bagi tahu, wahai orang beriman, selawatlah Allah Ta'ala selawat kepada Nabi, maka kamu selawatlah kepada Nabi. Bila khatib suruh selawat, kita diam, selawatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa-apa selawatlah, selawat. Kata tak boleh bercakap ketika khutbah, memang tak boleh cakap, tapi itu bukan bercakap, itu adalah berzikir, berselawat. Sebab khatib suruh berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebahagian tempat, mungkin di surau ni sekali kot, berkemungkinan sebelum imam naik di atas mimbar, maka khatib akan Bilal, dia akan pegang kayu dan dia akan baca, dia akan
menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia nak serahkan kayu tadi kepada khatib. Bila dia baca ayat tu, yang kita semua diam, kena berselawat lah. Sebab apa selawat? Sebab ayat Quran tu suruh kita selawat. Sallu, itu adalah fi'il amar. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu dan juga salam kepada Nabi. Maka kita berselawat. Itu perkara yang dituntut lah. Jadi perkara yang pertama saya nak sebutkan di sini, bukan semua percakapan di dalam khutbah Jumaat itu adalah perkara yang makruh, yang menghilangkan pahala Jumaat. Kita suruh kawan kita yang sedang bercakap, diam. Ataupun budak-budak bising, diam. Hilang pahala Jumaat. Itu kan termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dia ada cara lain. Memadai dengan kita buat isyarat pun cukup. Isyarat. Atau kita ketuk. Itu pun sudah cukup. Tak perlu bersuara. Sama juga seperti seseorang itu bersin, sedang dengar khutbah, orang sebelah kita bersin, alhamdulillah, dia ucap alhamdulillah, maka disunatkan kita yarhamukallah. Bukanlah tak boleh berzikir langsung. Cuma pada ketika itu kita tak bolehlah tegur kawan kita yang ucap yarhamukallah. Kalau dia ucapkan alhamdulillah. Cuma orang yang bersin tutup mulut lah. Orang yang batuk, selalunya kita pun risau bila sembahyang jemaah kan rapat-rapat. Walaupun emas pemakaian penutup muka ni tidak diwajibkan, tetapi bila kita bersin ataupun kita batuk ni, kita tutup mulut lah, kita rendahkan suara. Kalau boleh bersin, memang saranan Nabi, rendahkan suara, bersin, tutup mulut. Itu semua ada adab yang Islam ajar kepada kita. Rendahkan suara dan juga tutup mulut. Sebahagian orang bersin dia lepas habis, hakim terkejut, separuh surau terkejut. Kadang-kadang imam tengah baca pun berhenti baca imam sebab kuat sangat makmumnya bersin. Di antara adab yang kedua, yukrah ibtida'us salam halal khutbah. Dimakruhkan memulakan salam ketika khutbah. Orang sedang berkhutbah, dia masuk masjid, dia beri salam. Beri salam boleh, tapi untuk sekadar diri dia, tak perlu beri salam kepada orang lain. Memang disunatkan kita masuk masjid, kita beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kemudian kita baca doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Tapi tak disunatkan ketika khutbah ni kita beri salam kepada jemaah yang sedang mendengar khutbah. Sebab apa dimakruhkan memulakan salam ketika khutbah? Bukan khatib yang memberi salam, jemaah yang masuk tu beri salam. Sebab dia mengganggu konsentrat makmum yang sedang mendengar khutbah imam yang sedang dibacakan. Wa yajibu raddu ala man sallama. Walaupun dimakruhkan memberi salam, orang yang dengar wajib jawab juga. Wajib jawab, orang yang dengar wajib jawab. Sebab jawab salam ni sekejap je. Kita dengar salam, kita jawab waalaikumsalam. Dah. Itu pun sebenarnya tidak menghilangkan pahala Jumaat. Sebab jawab salam ni pun doa. Orang tu beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, semoga Allah Ta'ala memberi kesejahteraan kepada kamu. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi, kesejahteraan juga kepada kamu. Cuma dalam yang tak wajib jawab ni, ketika kita dalam toilet sedang buang air, orang beri salam, tak perlu jawab lah. Sedang makan, mulut penuh ni nasi, orang beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, mulut penuh makanan nasi, kita tak perlu jawab. Sebab dia dah tahu kita baru nak suap makanan, yang dia beri salam tu buat apa? Tunggu dulu, dah habis nampak mulut kosong, beri salam balik baru boleh jawab. Kalau mulut penuh tu tak disunatkan untuk jawab ketika makan. Sebab tu bukan waktu sesuai untuk beri salam sebenarnya. Sama juga khutbah Jumaat, tak, waktu yang tak sesuai untuk beri salam. Bukan khatib, orang yang masuk dalam masjid ataupun surau Jumaat. Dalam kitab Bushrul Karim, dalam mazhab Syafi'i, bal qad yajibu karaddis salam ala muslim wa yaqtasir ala aqalli ma yakfi. Wajib menjawab salam. Jawab salam wajib. Sebab itu antara dalam Islam ini ada beberapa perkara yang sunat lebih afdal daripada perkara wajib. Apa dia perkara sunat lebih afdal daripada perkara wajib? Secara umumnya perkara wajib lebih tinggi daripada perkara sunat.
Tuan-tuan tanya saya, semayang fardu zuhur dengan sunat zuhur mana lebih afdal? Sudah pastilah fardu zuhur sebab dia wajib. Sebab dia lebih baik lah. Tapi di sana ada beberapa perkara sunat lebih baik daripada perkara wajib. Salah satunya adalah memberi salam. Beri salam ni, memberi salam sunat, menjawab salam wajib. Memberi salam lebih baik daripada menjawab salam, lebih afdal. Lagi contohnya apa lagi? Ambil wudu. Ambil wudu sebelum azan zuhur atau selepas azan zuhur. Tuan-tuan mengambil wudu selepas azan zuhur untuk sembahyang zuhur, itu hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab apa wajib? Dah azan zuhur memang nak sembahyang zuhur, wajib ambil wudu. Tak azan zuhur dah ambil wudu dah, hukumnya sunat. Maka mengambil wudu sebelum daripada azan zuhur sunat lebih afdal daripada mengambil wudu selepas azan zuhur. Dia jatuh kepada mafdul, tidak afdal. Kerana apa tak afdal? Sebab mengambil wudu awal sebelum azan, buat persiapan tu lebih afdal, lebih baik. Ada beberapa lagi lah. Di antaranya sunat khitan. Sunat ini tuan-tuan tahu sunat bila dah balik wajib sunat. Tapi kalau sebelum balik sunat, tapi sebelum balik itu adalah lebih baik berbanding dah balik sunat. Umur 15 tahun, 14 tahun, 15 tahun baru nak sunat. Sebenarnya sunat ini yang terbaik waktu lepas lahir tu. Cuma kos agak tinggi sikit lah sebab baby. Tapi itu waktu yang terbaik. Tapi tinggi pun tak tinggi sangat, dalam RM200 macam tu je. Sunat. Sebab anak pertama saya dulu, saya pergi ada doktor yang suruh sunat, ada pergi beberapa doktor pakar, ada di hospital ni lah, ada di hospital swasta lah. Dia tak sarankan. Saya terkejut. Dia tak sarankan, saya pun ikut. Last sekali saya tak sunat anak yang pertama, anak kedua saya sunatkan. Sepatutnya kena sunat. Saya terpengaruh dengan percakapan doktor tadi sampai saya tak sunatkan anak pertama saya. Sepatutnya kita utamakan hadis Nabi. Kena khitan sepatutnya baby lepas lahir, terutama baby lelaki-lelaki lah, sunat waktu kecil. Sebab mereka ni sunat kecil cepat baik. Mereka tak ada macam sunat umur 7 tahun 8 tahun. Lepas sunat pakai pampers macam biasa. Jadi cepat baik. Itu beza dia lah. Macam anak nombor 2 saya, lepas sunat maka kencing dia agak okey. Sebelum tu buka pampers pancut dia, buka pampers pancut. Lepas sunat okey. Okey. Perkara yang ketiga, Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayah menyatakan yubahu min ghairi karahah limustami'il khatib an yusalli 'ala an-nabi wa yarfa'u biha sautahu idza sami'a zikrahu. Dalam kitab Nihayah, kitab Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i, kitab Nihayatul Muhtaj, syarah kepada syarah kepada kitab Al-Minhaj. Dia kata tak makruh pun, dan bahkan disunatkan kepada orang yang mendengar khatib menyebut selawat kepada Nabi bila dia sebut Nabi SAW bersabda. Dalam kan selalu kita dengar, selalu dalam khutbah ada hadis, ada ayat Quran. Bila khatib kata Nabi SAW bersabda, maka orang yang dengar dia pun jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jadi disunatkan untuk dia selawat kepada Nabi. Tidak makruh, bahkan disunatkan. Tapi tidaklah dinafikan di sana. Al-Qadhi Abu Tib, dia kata hukumnya makruh kerana memotong pendengaran. Maknanya hilang konsentrate. Elok-elok dengar khutbah selawat. Tapi itu pendapat dia seorang je lah, Al-Qadhi Abu Tib. Kemungkinan yang dimaksudkan dengan Abu Tib ni bukanlah makruh, tapi khilaful aula, bertentangan. Khilaful aula bawah sikit dia makruh, bertentangan dengan perkara yang afdal atau perkara yang aula. Okey. Tapi pendapat yang masyhurnya adalah tidak makruh selawat kepada Nabi ketika khatib sedang membaca khutbah. Cuba hukum selawat kepada Nabi sedang kita dengar khutbah tu, adakah disunatkan mengangkat suara ataupun tidak? Angkat suara sikit, sekadar telinga kita dengar cukup lah, ataupun orang sebelah kita dengar cukup, supaya orang sebelah kita dengar tidur tu dia bangun lah. Jangan dia tidur terus. Ada orang masuk
khutbah tak start dah tidur lah, tak start khutbah lagi tidur lah. Kemudian pengisian khutbah tak tahu, sedar-sedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkejut dia, ingatkan azan zuhur, rupanya iqamat sembahyang Jumaat, terkejut dia. Lepas tu kaki krem, tu yang susah lah, kaki krem, tunggu dulu, urut-urut kaki dulu, baru dia bangun. Okey, jadi kesimpulan dia adalah disunatkan untuk kita berselawat kepada Nabi, dan juga disunatkan juga kita mengangkat suara sedikit, bukan mengangkat suara banyak, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu kuat sangat, sekadar telinga kita dengar aje. Itu hukumnya disunatkan. Perkara yang keempat adalah al-mustami' yu'ammin ala du'a'il khatib. Orang yang dengar khutbah disunatkan amin. Kan bila mana khutbah kedua, khatib akan baca khutbah, akan baca doa. Bila baca doa, makmum ni disunatkan amin. Sebab kalau khatib tak baca doa, maka tak sah khutbah tersebut. Sebab doa tu rukun dalam khutbah yang kedua. Kalau tak sah khutbah, tak sah sembahyang Jumaat. Disunatkan makmum mengaminkan doa. Dalam kitab Ibnu Hajar, dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, menyatakan perkara tersebut. Wa amma ta'min ala zalik jahran fal aula tarkahu. Amin tu dengan kuat itu tidak digalakkan, tidak disunatkan. Yang aula, yang terbaiknya adalah amin seperti biasa, amin. Macam doa kunut subuh tadilah, imam baca Allahumma hdina fi man hadait, amin. Macam tu amin. Tapi kunut subuh tu sepatutnya tuan-tuan amin lah kuat sikit. Ketika khutbah Jumaat memanglah kena slowkan suara, tapi ketika sembahyang subuh kena amin kuat sikit. Dalam khutbah Jumaat slow ajalah. Amin, amin. Amin yang sederhana, supaya tidak menimbulkan kekacauan, bising, mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Bukan mengganggu jemaah yang sedang tidur, bukan, mengganggu jemaah yang sedang mendengar khutbah sedang dibacakan. Sebab dalam khutbah ni dia sunyi, sepatutnya supaya semua konsentrate. Sebab tu bila sunyi sangat tu, itu yang makmum rasa tenang sangat tidur tu. Apabila disebutkan mengenai dengan sahabat radhiyallahu taala anhu, contohnya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bila sebut radhiyallahu taala anhu, apakah disunatkan bagi orang yang dengar? Kan selalu khatib membaca hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Disebut Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita yang dengar ni apa kita nak jawab? Amin. Sudah cukup, amin. Radhiyallahu taala anhu, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, semoga Allah taala memberi keridaan kepada dia. Itu doalah. Jadi kita amin je. Wala yusannu lahum at-taraddi bal yukrah. Untuk menyebut radhiyallahu taala anhu, hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Jangan khatib sebut Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, makmum pun sebut radhiyallahu taala anhu, makruh. Dia sebut amin je cukup. Ketika khutbah ni, ketika khutbah. Kalau selain daripada khutbah terbulanglah tuan-tuan. Khatib nak sebut radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan nak sebut terbulanglah. Ini cerita dalam khutbah. Kemudian perkara yang keempat, disunatkan al-hadirin, lil hadirin rafa'u aydihim 'inda du'a'il khatib. Disunatkan orang yang hadir sembahyang Jumaat mendengar khutbah ini, disunatkan mereka mengangkat tangan ketika khatib membaca doa. Pernah ditanya soalan kepada Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti mana dirakamkan dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, mengenai mengangkat tangan ba'da faraghil khutbatain, selepas selesai dari dua khutbah pada hari Jumaat, disunatkan ataupun bid'ah? Maka dia menjawab, mengangkat tangan ini sunat pada setiap kali doa di luar daripada solat. Mana doa luar daripada solat disunatkan angkat tangan. Ada orang tanya kepada Ibnu Hajar,
mengenai dengan doa selepas selesai khutbah ada orang baca doa. Disunatkan angkat tangan. Dia memberi satu jawapan, iaitu setiap doa selain doa dalam sembahyang disunatkan angkat tangan. Khutbah bukan dalam sembahyang, luar sembahyang disunatkan angkat tangan. Doa dalam sembahyang tak disunatkan angkat tangan lah. Contoh kita doa ihdinas siratal mustaqim, baca al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Baca ihdinas siratal mustaqim doa je, tapi tak perlulah ihdinas siratal mustaqim, tak perlu angkat tangan pun. Sebelum daripada tahiyat akhir tu kan Nabi suruh minta perlindungan 4 perkara: fitnah dajjal, azab kubur, fitnah api neraka, fitnah kehidupan kematian. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 4 perkara yang Nabi suruh kita berdoa minta perlindungan selepas daripada bacaan tasyahud akhir fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum beri salam kita baca doa, tak perlu angkat tangan, baca doa je mulut. Bacalah doa, bukan doa untuk 4 perkara tu, doa untuk kehidupan dunia kita, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan, semua boleh doa dalam, tapi dalam bahasa Arab lah. Tak perlu angkat tangan. Doa ketika sujud tak perlu angkat tangan. Doa ketika rukuk tak perlu angkat tangan. Cuma ketika mana khatib membaca khutbah, makmum je lah orang yang mengangkat tangan dan mengaminkan. Yang khatib tak perlu angkat tangan lah. Khatib tak perlu angkat tangan, dia baca je doa. Cuma dalam solat istisqa je khatib sunat angkat tangan. Solat sunat minta hujan, itu disunatkan khatib juga angkat tangan sekali. Kemudian perkara yang kelima adalah dimakruhkan al-ihtiba. Ihtiba ni makna duduk, lutut kita macam ni, kita angkat 2 lutut, kita pangkahkan dia. Lutut kita angkat, kita pangkahkan. Orang Arab suka duduk macam tu, duduk macam tu. Kemudian ada yang peluk, dia peluk kaki dia. Dia angkat kedua lutut dia, duduk, kemudian dia peluk kaki. Tapi tuan-tuan kena tahu tau, duduk orang Melayu tak boleh duduk macam ni. Sebab orang Melayu dia suka tidur. Bila tidur dalam situasi itu batal sembahyang. Sebab punggung kita terangkat. Bila orang Melayu tak sesuai duduk macam ni. Sebab tu kita jarang nampak orang Melayu duduk itu. Sebab orang Melayu duduk je kira tidur. Macam kuliah subuh kita duduk. Dia duduk, kalau duduk macam tu batal wuduk dia. Lepas dia nak solat sunat isyraq lagi. Jadi dia duduk sandar dinding, dia tidur. Itu okey, tak apa. Itu tidak batal sembahyang. Sebab papan punggung dia rapat. Duduk ihtiba, yang angkat 2 lutut. Ini orang Arab suka duduk, kadang-kadang dia baca Quran pun sambil macam tu. Dia siap ikat kaki dia dengan serban dia lagi, kemudian dia baca Quran. Itu semua ketika khutbah Jumaat makruh. Sebab Nabi larang. Sebab apa Nabi larang ketika khutbah Jumaat? Sebab dia boleh bawa kepada tidur. Orang Melayu kita bukan duduk macam tu, duduk bersila pun tidur. Orang Melayu kita dapat tiang pun tidur lah. Kalau lah Nabi tahu bangsa Melayu kita, Nabi akan bagi tahu makruh duduk di tiang ataupun dinding. Sebab orang Melayu kita dapat tiang dengan dinding ni macam dapat bantal. Wah, sedap dia tidur. Okey. Walau alima min adatihi anna al-ihtiba yazidu fi nashatih fala ba'sa bih. Cuma dalam kitab Bushrul Karim, dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Ziyad menyatakan, dia kata kalau seseorang itu kebiasaan dia duduk ihtiba, angkat 2 lutut ni, semakin cergas dia bukan makin mengantuk, tak, makin cergas, maka tidak mengapa. Masalah yang ke-6, perkara yang ke-6, taharrum nafilah ba'da su'udil khatib al-mimbar. Haram sembahyang sunat ketika khatib membaca khutbah. Bukan khatib baca khutbah, khatib naik saja di atas mimbar. Khatib naik jadi atas mimbar, tak baca khutbah lagi, makmum di bawah tak boleh sembahyang sunat dah. Hukumnya haram. Kerana apa hukumnya haram? Kerana memaling. Bila kita sembahyang sunat, mana kita tak nak dengar khutbah. Kita memalingkan diri kita daripada mendengar khutbah secara kulli, secara keseluruhan. Bila kita sembahyang, kita nak konsentrate sembahyang, kita tak dengar khutbah. Jadi hukumnya adalah haram. Dan hukum ni merangkumi juga ketika mana berada di Makkah. Makkah tak ada waktu yang haram sembahyang. Tapi ketika mana khatib
di atas mimbar baca khutbah, haram sembahyang. Walaupun kita tak faham apa benda khutbah di Mekah bahasa Arab, tak tahu apa, memang tak boleh sembahyang time tu. Cuma dalam kitab mazhab Syafi'i kita dikecualikan. Dekat sini pada sebut masalah yang ketujuh, dikecualikan tahiyatul masjid untuk orang yang masuk masjid. Dan juga sedangkan khatib berada di atas mimbar, dia sembahyang sunat, itu disunatkan. Disunatkan, tuan-tuan kena faham, disunatkan sembahyang tahiyatul masjid sahaja. Kemudian diringkaskan sembahyang itu hukumnya wajib. Sembahyang sunat tahiyatul masjid itu adalah hukumnya sunat ketika khatib berada di atas mimbar, sama ada baca khutbah ataupun tak start baca lagi. Yang keduanya wajib hukumnya diringkaskan sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat apa? Kesimpulan dia, semua sembahyang adalah diharamkan ketika khatib berada di atas mimbar. Semua sembahyang diharamkan, melainkan satu sembahyang, iaitu sembahyang tahiyatul masjid saja dibenarkan. Sembahyang qabliyah Jumaat juga haram. Semua sembahyang, tak kira sembahyang qada ke sembahyang apa, semua diharamkan, melainkan tahiyatul masjid bagi orang yang baru masuk masjid. Kalau dia duduk, dia tertidur, azan pertama tidur, azan kedua tidur, sedar-sedar khatib baca khutbah baru tersedar, baru nak sembahyang sunat qabliyah Jumaat, tak dibenarkan. Tahiyatul masjid memang dah habis lah, sebab dia dah duduk. Tahiyatul masjid ni seseorang duduk, habis tahiyatul masjid dia, tak boleh buat sembahyang lagi tahiyatul masjid. Kalau nak buat kena keluar masjid balik, masuk balik sekali lagi. Cuma di sini ulama ada buat satu kesimpulan. Dia kata boleh kita gabungkan niat saja aku solat sunat qabliyah dan juga solat sunat tahiyatul masjid, solat dua-dua sekali, combine kan, maka barulah dibenarkan untuk solat apa ketika khatib berada di atas mimbar. Jadi maknanya kesimpulan yang saya nak simpulkan di sini, khatib berada di atas mimbar, kita boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid ataupun solat sunat tahiyatul masjid dan qabliyah Jumaat, niat dua-dua sekali. Tapi kalau niat qabliyah Jumaat semata-mata haram, tak sah sembahyang, sebab kita dah bagi tahu tak dibenarkan apa-apa sembahyang melainkan tahiyatul masjid. Lepas tu qabliyah Jumaat kalau niat sekali tak apa, sebab dia berdamping, dia gabung sekali. Macam tuan-tuan sembahyang hajat lah, selepas asar ni kita sembahyang hajat sikit, sebab ada jemaah kita sakit berada di hospital, haram, tak boleh sembahyang hajat lepas asar, tak boleh. Sebab sembahyang lepas asar bukan waktu sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat hajat termasuk sunat mutlak, tak boleh buat. Tak boleh buat lepas pada asar. Jadi ada satu cara lain. Macam mana cara dia? Solat sunat qabliyah asar dan juga solat sunat hajat, itu boleh. Sebab apa boleh? Sebab qabliyah asar boleh buat lepas asar. Qabliyah ni masuk solat sunat sebelum asar, kita boleh buat lepas asar. Bila boleh buat lepas asar, kita selitkan sekali solat hajat, itu dibenarkan. Kalau asal solat hajat tak dibenarkan sembahyang asar, selepas sembahyang asar. Sama juga khutbah Jumaat. Bila khatib sedang memberi khutbah Jumaat, kita baru masuk masjid, tak niat tahiyatul masjid. Apa yang kita niat? Niat solat sunat qabliyah Jumaat, tak sah dan hukumnya haram. Sebab tak boleh sembahyang sunat. Tahiyatul masjid boleh. Cuma bila kita niat tahiyatul masjid, alang-alang kita selitkan sekali solat sunat qabliyah, itu boleh. Sebab kita bukan solat qabliyah, solat sunat tahiyatul masjid, dalam masa yang sama kita selit apa, tahiyatul masjid. Itu dibenarkanlah. Tuan-tuan kena faham perbincangan kita pada pagi yang mulia ini mengenai dengan ketika khutbah Jumaat. Kalau tuan-tuan masuk hari biasa tak jadi masalah lah. Tuan-tuan masuk macam subuh tadi, masuk nak solat sunat qabliyah ke solat sunat tahiyatul masjid, terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau nampak masa banyak lagi, tuan-tuan solat tahiyatul masjid, solat juga qabliyah subuh. Tapi kalau dah masa dah singkat, tuan-tuan niat qabliyah subuh aja. Tapi perbincangan, tuan-tuan kena faham perbincangan kita ketika khutbah Jumaat. Jangan tuan-tuan sama ratakan semua. Masuk sembahyang zuhur nanti pun ustaz kata kena tahiyatul masjid dulu, qabliyah zuhur tu nanti lah. Tak, masuk saya ni ketika khutbah Jumaat ni.
Bukan cerita tentang benda-benda lain. Bukan tahiyatul masjid ketika selain daripada sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat, bukan. Saya rasa cukup sekadar dulu Sekejap, ada berapa lagi 9, 10, 11, 12, 13. Ada 7 lagi, separuh lagi. Takut panjang pula nanti. Cukup sekadar dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan juga kepada perempuan. Walaupun perempuan tak semayang Jumaat, perempuan disunatkan dia semayang, bukan wajib. Kalau perempuan semayang Jumaat, dia kena semayang Zuhur juga. Cuma di Malaysia kita tak sesuai, sebab dia tak ada tempat. Melainkan certain masjid adalah sediakan tempat perempuan. Sebab laki pun dah penuh. Laki pun sampai keluar semayang. Kalau surau ni apa yang saya dengar, penuh sampai bawah, sampai ke tepi-tepi jalan tu. Jadi kalau perempuan datang tak tahulah semayang kat mana, mungkin atas bumbung penuh kan. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, cukup sekadar tu Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal